Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Peperiksaan semakin hampir. Kita teruskan persediaan untuk menghadiri peperiksaan dengan melihat soalan ini. Bincangkan kesan penglibatan kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi, teruskan bersama saya untuk memahami dengan lebih mendalam tajuk ini. Okey, dari segi pengenalan, kita nak berbincangkan tentang kesan Perang Dunia Pertama kepada kerajaan Uthmaniyah. Pertama, kita boleh ceritakan dari segi pengenalannya, Perang Dunia Pertama berlangsung pada tahun 1914 hingga tahun 1918 antara dua blok kuasa besar, iaitu Pakatan Bertiga dan Perikatan Kuasa Tengah. Kerajaan Turki Uthmaniyah telah menyertai Perikatan Kuasa Tengah ini yang terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary. Kerajaan Uthmaniyah menyertai Perang Dunia Pertama sebagai usaha terakhirnya untuk memastikan wilayah jajahannya masih dalam kekuasaannya. Dia ingin mengembalikan semula ke gemilangan kerajaan Uthmaniyah. Ini walau bagaimanapun, penglibatan kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama telah menimbulkan pelbagai kesan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi teruskan bersama saya. Isu yang pertama adalah kemerosotan pengaruh politik. Kerajaan Uthmaniyah mengalami kemerosotan pengaruh politik. Ia berlaku perpecahan di dalam wilayah-wilayah Uthmaniyah. Sebahagian besar wilayah telah ditaluki oleh kuasa barat, termasuklah Palestin. Munculnya negara bangsa dari wilayah-wilayah Turki Uthmaniyah. Berlaku pemberontakan penduduk Montenegro, Bosnia dan juga Herzegovina. Ini menyebabkan berlaku perpecahan wilayah umat Islam yang berada di bawah Uthmaniyah. Jadi sudah pasti keadaan ini sudah pasti menjejaskan pengaruh politik Uthmaniyah di rantau Balkan terutamanya. Kesan yang kedua juga dari segi politik. Uthmaniyah telah kehilangan banyak wilayah. Dasar kolonisasi barat ataupun penjajahan barat telah menyebabkan Turki Uthmaniyah kehilangan banyak wilayah. Misalnya melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 telah menyebabkan wilayah Turki Uthmaniyah dibahagikan kepada tiga kuasa besar, iaitu Perancis, British, Rusia dan juga Itali. Jadi wilayah Turki di bahagian timur telah dikuasai oleh British, wilayah Turki di bahagian barat dikuasai oleh Perancis, wilayah Turki di bahagian utara dikuasai oleh Rusia. Jadi pihak British telah menduduki pusat pemerintahan Turki Uthmaniyah di Istanbul. Ini berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Kesan yang ketiga adalah dari segi ekonomi. Disebabkan oleh perang, sudah pasti berlaku kemelesetan ekonomi kerana perbelanjaan yang besar untuk membiayai peperangan. Turki Uthmaniyah yang memang menghadapi masalah kewangan, keadaannya semakin buruk apabila merupakan negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi dia terpaksa menanggung beban yang besar untuk membiayai aktiviti peperangan sepanjang Perang Dunia Pertama berlaku. Ini menyebabkan krisis hutang kerajaan Uthmaniyah itu berterusan. Keadaan ini menyebabkan ianya memberi peluang kepada campur tangan Eropah kepada kerajaan Uthmaniyah dalam usahanya untuk menghadapi ataupun menamatkan krisis kewangan ini. Ini menyebabkan negara Islam wilayah Turki juga mengalami kemerosotan ekonomi. Ini seperti di wilayah-wilayah Asia Barat, wilayah Parsi dan juga di kawasan-kawasan lain juga menerima tempias daripada Perang Dunia Pertama ini. Isu yang keempat adalah Turki telah kehilangan banyak sumber ekonomi. Misalnya Selat Bosporus telah dijadikan sebagai laluan antarabangsa. Ini menyebabkan kelemahan ekonomi Turki itu semakin berterusan. Hal ini kerana tiada lagi cukai perkapalan yang boleh dikenakan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Bosporus ini. Jadi cukai perkapalan merupakan sumber ekonomi yang penting kepada kerajaan Turki Uthmaniyah pada waktu itu. Kehilangan wilayah ini menyebabkan berlakunya kemerosotan ekonomi kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Kesan dari segi sosial pertama adalah perpecahan ummah. Akibat daripada Perang Dunia Pertama, wujudnya negara bangsa dan sentimen nasionalis Arab.
yang mereka memperjuangkan Arab untuk orang Arab. Dasar ini telah membawa kepada perpecahan ummah di kalangan masyarakat Islam, khususnya yang berada di bawah wilayah Uthmaniyah. Wujudnya dasar pecah dan perintah yang menghalang perpaduan ummah. Ini seperti mana yang digunakan oleh penjajah-penjajah barat. Perpecahan tersebut memudahkan lagi pihak musuh untuk menguasai negara Turki, khususnya dengan slogan yang mereka gunakan, Arab untuk orang Arab. Ini Turki untuk orang Turki dan sebagainya. Jadi perpecahan tersebut memudahkan musuh mempengaruhi umat Islam ke arah negatif. Ini ke arah pro-barat, propaganda barat, ke arah sekular dan sebagainya. Ini telah memberi kesan kepada perpaduan ummah dari segi ukhuwah Islamiah seperti mana yang diajar oleh Rasulullah. Kesimpulannya daripada tajuk ini, kita boleh simpulkan dua benda. Pertama, penglibatan kerajaan Turki Uthmaniyah juga menyebabkan kerajaan tersebut menanggung kekalahan. Ini sebab dia menjadi negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama sebab menganggotai kumpulan yang kalah, iaitu Austria-Hungary dan juga Jerman. Kedua, pelbagai kesan negatif juga wujud terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah ini dengan tersebarnya propaganda barat, ideologi barat, sekularisme negara bangsa dan sebagainya telah menyebabkan Empire Uthmaniyah ini akhirnya runtuh. Jadi tinggal adalah kerajaan Republik Turki saja. Jadi ini telah memberi kesan yang besar kepada kerajaan Uthmaniyah dalam usahanya untuk mengembalikan kegemilangan Uthmaniyah. Ini sebaliknya Uthmaniyah terus berpecah. Dan masing-masing wujudlah negara bangsa berdasarkan bangsa, misalnya orang Iran untuk orang Iran, Iraq untuk orang Iraq, Mesir untuk orang Mesir, dan Turki untuk orang Turki. Jika sebut ini nampak jelas, ini telah memberi kesan dari segi politik, ekonomi dan sosial kepada kerajaan Uthmaniyah akibat daripada kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama setelah terlibat secara langsung dalam perang tersebut. Jadi teruskan bersama saya untuk mengkaji. Selamat mengambil peperiksaan. Semoga anda semua berjaya dengan cemerlang. Terima kasih.